Go. Bahasa Melayu indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemas kususun, mohon bicara dan menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam apresiasi saudara pengatur majlis, barisan penerpa hakiman yang penuh bagarisma, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang sentiasa ceria akan minda dan penerus wadah tunggak negara. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya bahasa di martabat Nusa Berdaulat. Bahasa sangat luas pengertiannya. Bahasa tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi bahasa juga citra budaya bangsa Malaysia dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Menurut pendeta bahasa Zabah, bahasa merupakan citra masyarakat, citra budaya, akal budi, jiwa atau roh suatu bangsa. Keintelektual dan tempatan bangsa membuktikan peranan terbesar bahasa sesuatu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengenal sesuatu bangsa ataupun tunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa kita dan citra jati diri kita. Sesungguhnya, jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah Melayu, tanah air yang merdeka, tanah Melayu yang dipunyai secara bersama. Bahasa di martabat Nusa Berdaulat. Bahasa merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya apa yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan pertukaran yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Bahasa Melayu tidak lagi menjadi milik penggal peribumi Melayu. Malah bahasa Melayu menjadi milik bersama seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justeru, niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatupadukan kaum-kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain di bawah satu bahasa. Cuba kita bayangkan bagaimana selepas 65 tahun kita merdeka jika kaum Melayu hanya dengan bahasa Melayunya dan kaum Cina dengan bahasa Mandarin, Tionghoa atau Hokkiennya dan kaum India pula dengan bahasa Tamilnya sahaja. Maka bagaimana kewujudan bangsa Melayu dapat direalisasikan? Justeru, jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan kepribadian kita sebagai satu bangsa dan semestinya Nusa akan berdaulat. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah jati diri asing. Lantas akan terencatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang tidak berdaulat. Bahasa Melayu di martabat Nusa Berdaulat. Bahasa Melayu menjadi pemaju ke arah kemajuan bangsa. Sesungguhnya untuk mewujudkan Nusa Berdaulat itu bukanlah mudah. Suka saya tegaskan di sini bahawa dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia, kemajuan negara menurut acuan kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasa asing. Walaupun kita mempelajari bahasa asing sebagai bahasa global, namun kita tidak seharusnya membiarkan jiwa dan pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing. Cuba kita teladani kejayaan pembentukan negara bangsa di Jepun, Korea, negara bangsa di benua Eropah dan Amerika Syarikat
Mereka telah terbukti telah berupaya memodernkan negara sekaligus membina negara berdaulat dengan mendaulatkan bahasa kebangsaan masing-masing negara bangsa masing-masing. Sewajarnya kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, teknologi dan peradaban moden yang berdaulat. Justru akan tercapailah gagasan kemajuan negara jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak mendaulatkan bahasa kebangsaan sendiri. Siapa lagi? Akhir kata, yang kulit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.